syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kadratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita duduk di dalam satu majlis ilmu yang juga disebut oleh Nabi akan majlis seperti ini pada malam ini adalah taman-taman syurga Allah. Maka harap-harapnya di dunia Allah izinkan kita berada di dalam taman-taman syurga di dunia, maka nanti di hari akhirat Allah izinkan kita berada di dalam syurganya yang sebenar, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya, yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama, fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah kama yuhyil ardal mayyitata bima'il matar. Mafhum hadis, alaikum bimujalasatil ulama, hendaknya kalian bergaul dengan ulama, wastima'i kalamil hukama, dan mendengarkan ucapan hukama. Fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah, kerana Allah Ta'ala menghidupkan semula hati yang mati dengan cahaya hikmah. Kama yuhyil ardal mayyitata bima'il matar, sebagaimana dia menghijaukan tanah gersam dengan air hujan. Baik, daripada hadis ni menunjukkan pentingnya kita duduk di samping golongan orang-orang yang berilmu, seperti mana Nabi SAW bersabda dalam hadis ni tadi kita sebut, alaikum bimujalasatil ulama, hendaknya kalian bergaul dengan ulama. Maksud bergaul di sini bersahabat,
berkawan dengan ulama. Ulama bahasa kita Melayu sini, ulama tu kita panggil maknanya tok guru. Tapi ulama dalam bahasa Arab yang sebenarnya iaitu orang-orang yang berilmu. Dia maknanya makna jamak. Kalau seorang sahaja berilmu, kita panggil dia alim, orang yang berilmu. Tapi kalau ramai orang berilmu tu, lebih daripada 3 dan ke atas, maka dinamakan ulama. Tapi kita seorang pun panggil ulama dah, tak apalah. Tapi yang sebenarnya makna asal dia, ulama tu artinya jamak, maknanya ramai, bukan seorang. Jadi maksud dalam hadis ni, Nabi nak maksudkan, hendaklah kalian bergaul dengan ulama. Di sini maksudnya bergaul dengan orang-orang, maknanya bukan seorang, mesti ramai. Bergaul atau berkawan, bersahabat dengan orang-orang yang berilmu. Dan berilmu di sini bukan maknanya ilmu dunia, kan? Ilmu dunia boleh tolong bahagian dunia je lah. Nak boleh projek, nak boleh bantuan, kan? Tapi bahagian dunia, bahagian akhirat tak selamat, tak lepas. Maka yang kita nak ialah kita berkawan, bersahabat dengan orang-orang yang berilmu. Maksud berilmu di sini ialah ilmu ukhrawi, ilmu akhirat, ilmu yang boleh membimbing kita sampai ke sana, sampai ke alam akhirat sana. Alam dunia ni sementara je. Jam celik, jam celik, jam celik, pejam tak celik-celik, habis dah lah, game over. Kejap je, betul tak? Kita kita duk balik buat kerja apa semua ni, sedar tak sedar kat 2 tahun dah kita Covid. Ni pun kerajaan nak umumkan dah, habis dah pandemik, nak umum endemik. Maknanya kita akan hidup macam ni terus menerus, cara begini, kan? Panggil apa? Norma baharu. Jadi sedar tak sedar, tak perasan tengok rambut kita koi lama koi putih, tak perasan tengok janggut kita koi lama koi putih. Tahu-tahu umur kita dah makin lama makin meningkat, makin lama makin meningkat. Itu menunjukkan dunia ni tak lama, sekejap je, cepat. Yang nak tanggung lama ni di akhirat sebab itulah kita kena bergaul dan berkawan dengan mereka yang dinamakan ulama. Kerana apa? Kita memang bukan ulama, kita bukan orang alim, tapi tak semena-mena bila kita berkawan dengan orang alim, sedikit sebanyak ilmunya kita dapat tumpang. Benda tak tahu kita jadi tahu bila duduk dengan dia. Kadang-kadang kita buat silap, dia tegur, salah ni, tak boleh buat gini, dia kata. Kita pun dapat tahu, kita boleh belajar. Macam Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ni damping dengan Nabi. Masa tu dia budak muda lagi. Mana Nabi pergi, dia ikut, dia khidmat dengan Nabi. Dia tolong bawa barang Nabi ke apa semualah. Dia khidmat sungguh-sungguh dengan Nabi. Sekali tu dia makan sekali dengan Nabi. Masa makan tu dia cuba mencapai lauk yang agak jauh daripada tempat dia duduk. Kemudian Nabi tepuk tangan dia. Nabi kata, dahulukan lauk yang dekat dengan kamu. Dari situ dia belajar. Oh, maknanya adabnya begitu. Nampak? Itu sebab beruntung kita duduk dengan orang alim. Benda tak tahu kita jadi tahu. Tapi kalau kita duduk dengan orang jahil, sampai bila-bila kita kot situ, kita ingat benda betul kita selama ni kita buat, sebab duduk dengan orang tak erti ke, kan? Jadi makin lama tak menambah pun bahagian amal kita, pahala kita atau akhlak kehidupan kita. Jadi sia-sia gitu je. Malah pula hidup dengan orang yang buta dari sudut ilmunya, maka mereka ini akan mendorong kita kepada kecintaan hawa nafsu dan juga hasutan iblis. Dia begitu. Wa hadainahu najdain, kata Allah, aku bentang kepada kamu 2 jalan. Maknanya tak ada jalan yang ketiga. Jalan ni hanya 2 saja.
kanan, kiri. Sebab tu kita tengok hikmah kejadian alam, Allah cipta kita atau makhluk ni semuanya bersimetri. Kalau kita mengaji matematik, maknanya dia boleh dibahagi dua. Separuh ni sebelah kanan dengan sebelah kiri. Macam kita tengok dengan cermin pantulan, maknanya dua saja. Kita tengok lelaki lawannya perempuan, panjang lawannya pendek, gemuk lawannya kurus, kanan lawannya kiri, atas lawannya bawah. Itu je. Jadi maknanya syurga lawannya neraka. Itu je jalan yang ada. Jalan taat syurga, jalan maksiat neraka. Nah, jadi kalau kita pilih jalan dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim, bermakna kita memilih jalan taat. Walaupun kita kurang taatnya, tetapi sedikit sebanyak akan mendorong kita supaya meningkatkan ketaatan. Kita kawan dengan geng orang yang suka semayang sunat, walaupun masa tu kita tak rajin semayang sunat, tapi kau lama kau tengok dia, dia ni rajin semayang sunat, aku nak ikut sekali. Dia pun lama-lama jadi semayang sunat. Tapi kalau kita geng jenis yang tak semayang sunat, habis-habis semayang terus lepak kat tangga luar, bakar ukuk pula tu, lama-lama kita duduk macam tu juga. Contoh, tak kata orang sini tak jatuh. Kan? Contoh aja. Kan? Baik. Jadi itu dia berkawan dengan ulama untung. Lepas tu bila kita kawan dengan ulama, mula-mula kita baju pakaian kita tu orang panggil apa, ronggeng-ronggeng, t-shirt seluar jean gitulah. Tapi bila duduk jalan sekali dengan tok guru, dengan ustaz-ustaz, lama-lama segan enggak nak pakai macam tu. Kan? Kalau nak pakai seluar pendek lagi jauh sekali lah. Jadi sikit-sikit dapat ubah kita. Lepas tu lama-lama tak mahu pakai macam tu, segan. Dan kali ikut gak macam ustaz pakai jubah. Kan? Tapi pakai kopiah dululah mula-mula, segan-segan lagi. Lama-lama ustaz ajar saya ikat seban Ustaz. Tengok ustaz ikat semak ni, nak ikut juga lama dia ikut. Lama-lama pakaian dia tu berpakaian seperti pakaian ulama. Berpakaian seperti pakaian ulama. Tak semena-mena. Kan? Kalau tok guru tu atau ustaz tu dia pergi mana-mana, dia pergi kedai makan ke apa ke, jalan dengan dia sekali. Tak semena-mena dengan dia pun orang panggil ustaz juga, padahal dia tak start lagi. Dah lah. Dah ustaz nak makan apa tanya? Saya bukan ustaz. Dia kata tak apalah, sebab pakaian tu, gaya tu, berkawan dengan siapa. Kan tak? Tapi kalau kita kawan dengan perompak, kawan dengan orang isap dadah, orang kawan dengan orang jenis tak betul, tak ke haluan hala, kan? Walaupun kita tak buat benda tu, tapi kita kawan dengan dia, nama kita pun terpalit sama. Jadi fitnah ke atas kita. Jadi sebab tu nak kena tengok, jangan nak berkawan pun dia ada hukum dalam agama ni. Bukan boleh suka kawan dengan mana-mana. Dia ada. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut, alaikum bimujalasatil ulama. Hendaklah kalian bermujalasah dengan alim-alim ulama. Maknanya bersembang, bergaul. Kata guru kami, kalau dapat peluang duduk-duduk, yakni duduk-duduk makan ke dengan tok-tok guru, ambil peluang. Kita konon-konon buat warak. Orang kata meh makan sekali dengan ustaz. Buat raya gitu. Makan sekali ya. Sebab ini peluang, bukan selalu ada. Kerana makan dengan tok guru, makan dengan alim ulama tu berkat. Makan dengan orang soleh. Bukan kita makan dengan orang zina, makan dengan orang baik, orang soleh. Silap-silap dia tu ahli syurga, mana kita nak tahu. Kita dapat duduk makan dengan dia, mana tahu boleh tumpang sekali. Nak kata ulama, bersilang-silang tangan. Nak masa makan dengan ulama, itulah barakah, keberkatan. Masuk bersilang tangan tu maknanya kawan ni nak ambil ni, kawan ni nak ambil. Gitulah, lebih kurang. Maknanya dia makan duduk sekali dengan alim-alim ulama. Ada dalam riwayat yang lain cerita, bila Allah izinkan alim ulama untuk memberi syafaat kepada seseorang, mula-mula sekali malaikat akan tanya pada dia, ada tak kamu ni pernah duduk dalam majlis mana-mana ulama masa hidup kat dunia dulu? Dia kata tak ada.
Sebab asal ada majlis, ada kuliah, saya caw dulu, dia kata. Saya balik dulu. Kan? Jadi nak kata duduk dengan majlis ulama tu tak benar lagi lah. Dia kata tak ada. Tak apa, bagi peluang lagi. Malaikat tanya pula, kalau kamu tak ada duduk dalam satu majlis dengan mana-mana ulama, tapi ada tak kamu makan dengan mana-mana ulama? Sama ada makna makan tu dengan satu talam, ataupun dengan satu meja, ataupun meja lain-lain tapi dalam majlis yang sama. Tok guru makan sini, dia makan sana, tapi dalam ruangan yang sama, dalam satu majlis yang sama. Ya, malaikat tanya dia. Sebab nak bagi dia syafaat ni, syafaat ulama. Ya, maka dia kata tak ada juga. Tak ada, sebab saya bungkus je bawa balik. Tak makan sekali dengan ulama. Kalau ada, dia kata Allah izin dah ulama tu bagi syafaat kat dia dengan sebab makan sekali. Dengan sebab tu je. Lepas tu last sekali malaikat tanya dia, ni kata ni last chance. Tak ada ni juga, tak boleh nak tolong, tak daya dah. Ada tak nama kamu ni sama dengan nama mana-mana ulama dalam dunia dulu, masa kamu hidup dulu? Nama kamu tu ada sama tak? Cek nama, kebetulan nama dia Siddiq juga, sama dengan Ustaz Siddiq maka Allah panggil mana-mana ulama yang bernama Siddiq untuk bagi syafaat pada dia. Untung kebetulan nama sama. Cek tengok, nama pun tak sama. Nama awak siapa ni? John. Mana ada ulama nama John? Dan dia tak boleh nak tolong juga. Jadi nak ceritanya, itulah kelebihan berdamping dengan alim-alim ulama. Banyaklah lagi dia punya hikmah, kelebihan dia. Kemudian lagi kata Nabi SAW, wastima'i kalamil hukama, dan mendengarkan ucapan hukama. Apa tu hukama? Hukama ni ambil daripada perkataan hakim. Hakim ni maknanya bijak. Hukama orang yang bijak, orang yang bijaksana. Kenapa orang Melayu kita dia sebut bijaksana? Kenapa dia tak sebut bijak sini? Kan? Betul tak? Ada sebab ni. Sana tu maksud apa sana? Sini ni dunia, sana tu akhirat. Jadi bila sebut orang yang bijak sana, makna orang yang bijak akhirat, bukan bijak dunia. Bijak akhirat. Nabi kata al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang bijak adalah orang yang memikirkan kehidupannya di sana. Orang yang memikirkan kehidupannya selepas mati ni, apa nasib dia. Itu orang yang bijak, kata Nabi. Al-kayyisu. Kan? Bukan orang yang bijak tu kata Nabi orang yang ada master, PhD, balik daripada universiti. Tak. Tapi hari ni mentaliti itu sudah diubah oleh kafir laknatullah. Setelah kita merdeka, itulah yang didoktrin, ditanam ke dalam kepala umat kita, khususnya di negara kita, di Malaysia ni. Lebih-lebih lagi kepada orang kita, orang Islam. Kan? Hari ni orang ukur kejayaan tu dengan apa? Hari ni orang ukur sesuatu kejayaan itu diukur dengan pangkat yang tinggi, jawatan yang besar, gaji yang tinggi, rumah yang besar, kereta besar. Itu semua dunia. Maka sedar tak sedar bahawa hati kita telah dididik untuk membesarkan dunia. Maka kita ni penipu dan pembohong dalam ibadah semayang kita. Sebab apa? Dalam semayang kita kata Allahu Akbar. Apa makna dia? Akbar tu isim tafdil kalau kita mengaji ilmu alat. Dia kalau makna besar je kabir. Kabir tu besar. Tapi kalau akbar isim tafdil, melampau besar. Maknanya terbesar sekali. Bila sebut akbar, tak ada yang lebih besar daripada Allah. Tapi bukan makna besar di sini dari sudut makna saiz.
Bukan makna dari sudut ukuran, tapi makna besar ialah yang paling segala-galanya, yang paling hebat, prioriti yang paling tinggi, keutamaan paling tinggi. Itu maksud Allahu Akbar. Bila kita lafaz Allahu Akbar, maknanya ikrar kita pada Allah bahawa Engkaulah segala-galanya ya Allah. Adapun yang lain kecil belaka dalam hatiku. Jawatan kecil, pangkat kecil, gaji semua kecil, dunia ini kecil. Dalam semayang, habis semayang keluar daripada masjid, ad-dunya akbar, dunia jadi besar. Ana pergi dah Allahu Akbar. Ni yang disebut di dalam kitab Minhajul Abidin, saat pertemuan Tuhan dengan hamba-hambanya di padang mahsyar. Allah memanggil mereka-mereka ni ahli solah, ahli yang semayang. Ditanya pada mereka tentang semayang mereka. Mereka kata, aku semayang membesarkan Engkau wahai Tuhan. Separuh daripada mereka lulus, separuh lagi gagal. Yang gagal tu Allah kata, kadzabta, pendusta, pembohong, penipu engkau. Kerana dalam solatmu kamu kata aku besar, tapi luar daripada solat, dunia yang kamu besarkan, jawatan kamu besarkan, pangkat kamu besarkan, duit ringgit kamu besarkan, malah kamu kecilkan aku. Ini yang kita takut, tuan-tuan. Ini kita takut. Kita takut kita ni jadi olok-olok main je dalam soal agama ni, buat lebih kurang, tak bersungguh-sungguh. Apa kita tak faham makna kita yang dalam semayang tu untuk kita bawa di luar semayang. Semayang ni bukan semata-mata angkat tangan, batu rukuk, sujud, bukan semata-mata bentuk perbuatan sahaja, tapi semayang itulah nak mendidik dalam soal kehidupan kita. Apa yang kita dirikan dalam semayang, itulah kita kena dirikan dalam kehidupan kita. Sebab tu disebut aqimus solah. Berbeza dengan zakat. Wa atuz zakah. Satu kataan aqimu, satu kataan atu. Kenapa tak guna dua-dua atu? Wa atuz solah, wa atuz zakah. Dan tunaikan solat dan tunaikan zakat. Sebab atu makna tunai. Kan solat kan kita tunaikan solat, betul. Tetapi nak ajar kepada kita, solat bukan semata-mata ditunaikan. Betul kita tunaikan solat, tapi bukan semata-mata ditunaikan. Yang paling mustahak solat itu aqimu, yakni dirikan solat. Dirikan, apa maksud dirikan solat? Bila sebut diri, maknanya ada sesuatu yang kita bina. Kita nak membinakan solat, yakni mendirikan akan hak-hak solat, hak-hak semayang. Barulah bertepatan dengan ayat inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu boleh mencegah fahsyak dan juga munkar. Sebab apa? Bila solat itu didirikan dengan keadaan yang sempurna, yang betul-betul didirikan solat, bukan semata-mata tunai. Hari ni kita tunai-tunai aja, cepat-cepat laju-laju, gedebuk siap. Kita tak merasai ruh solat, zat solat tu. Kita tak merasai dia. Kalau kita merasai, indah. Sebab itulah kata ulama, solat ini adalah cerminan hidup. Solat adalah cerminan hidup. Apa maksud dia? Maksud dia, kalau kamu nak tengok hidup kamu macam mana, maka kamu lihatlah solat kamu. Kalau solat kamu tergopoh-gapah, itulah kenyataan hidupmu, bahawa hidupmu tergopoh-gapah. Tak percaya, balik ni cek tengok. Kalau solat kita ringkah-ringkah nak cepat aja, hidup kita pun macam tu. Kalau solat kita tenang-tenang, maka hidup kita pun tenang-tenang. Solat kita tadabbur ayat, maka dalam hidup ni pun kita jadi tadabbur dengan petanda-petanda daripada Allah. Tu ni. Jadi nak betulkan hidup, tak payah gilah motivasi ke apa, nak membazir duit je. Nak betulkan hidup, betulkan solat. Itu saja. Tu je kunci dia. Sebab tu disebut solat ini tunggak kepada kehidupan, tunggak kepada agama kita. Sebab dialah tulang belakangnya. Dia lurus, maka luruslah hidup kita. Dia bengkok, maka bengkok juga hidup kita.
Jadi untuk jadikan kehidupan kita ni selamat, ibadat kita selamat, maka kita kena banyak mendengar ucapan-ucapan daripada kata-kata hukama. Hukama ni mereka orang-orang yang bijaksana, bijak akhirat, orang-orang yang memikirkan tentang soal-soal akhirat. Macam hari ni kita diberitakan kehilangan dua mutiara. Mungkin ada lagi yang lain, tapi yang masyhurnya dua ni lah. Seorangnya apa nama, Tok Guru Patih Mat, ulama tua, ulama lama, anak murid kepada Pak Dael, anak murid kepada Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, pengarang kitab tu. Dia sempat mengaji dengan Tok Guru yang karang kitab. Kita dan ngaji kitab je, itu pun kalau mengaji. Yang dia ni pernah duduk bersemuka dengan Tok Guru tu sendiri. Hebat lah, beruntung lah. Tapi dia pun dah tak ada. Seorang lagi Ustaz Bakri, seorang sahabat saya jugalah. Memang lama dah dia sakit. Kemudian dengan beritanya dah diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang ini menjadi petanda. Kalau kita baca kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman, begitulah yang disebut dalam hadis. 1400 tahun dulu Nabi khabar lama dah. Antara tanda-tanda akhir zaman itu akan Allah cabutkan ilmu daripada dunia ini. Kemudian sahabat tanya pada Nabi, nak cabut ilmu macam mana? Adakah ilmu akan hilang daripada dada-dada kami? Kata Nabi, tidak. Ilmu yang ada pada kita tetap duduk dengan kita lah. Tapi yang dimaksudkan akan diangkat ilmu, akan dimatikan para ilmuwan, yakni orang-orang yang alim akan diambil Allah. Seorang demi seorang, seorang demi seorang. Dah lah ambil. Kalau ambil itu ada ganti tak apa. Dah ambil saja, ganti tak ada. Dulu kawasan kita ni, dalam kira tanah Melayu ni lah, semenanjung daripada Johor sampailah ke Perlis, penuh dengan madrasah dan pondok-pondok. Tapi koi lama koi kurang, satu-satu. Mati seorang Tok Guru, mati dengan pondok-pondoknya sekali. Tak ada siapa sambung. Anaknya tak sambung, kadang-kadang anak murid pun tak dapat, ataupun mungkin anak murid tempat lain dan sebagainya. Memang jadi tak boleh nak berterusan. Nak kurang makin kurang, kurang makin kurang. Ilmu kita pun makin kurang. Masjid surau kita pun makin kurang. Minta maaf cakap kan, sebagai contoh, kalau zaman kita kecil-kecil dulu, saya ingat lagi masa saya kecil-kecil dulu, Tok Imam, Tok Imam masjid, tak payah kata masjid, surau pun tak apa dah, Tok Imam kampung, Tok Imam tu dia macam ustaz dah gaya dia. Ilmu dia pun macam ustaz dah, alim dia. Imam baru tu, imam saja dia, bukan ustaz pun, imam. Dengan gaya dia pakai apa nama, yang kain letak kat bahu tu, dengan serban dia. Imam gaya macam ustaz dah, dengan ilmunya sekali. Nah, itu imam. Ustaz zaman dulu macam Tok Guru dah. Ustaz dulu alim-alim belaka semua. Ustaz orang panggil ustaz, padahal Tok Guru dah kalau ikut ilmu dia. Tok Guru pula, kalau orang panggil Tok Guru, tarah-tarah mufti tu kan. Alim besar lah kalau orang panggil Tok Guru ni. Zaman dulu. Zaman kita sudah jadi berbeza. Imam macam orang awam, macam orang biasa saja. Izzahnya kurang, syiarnya kurang, ilmu pun minta maaf kadang-kadang kurang. Kemudian pula ustaz pula macam imam. Saya lah. Orang nampak macam biasa, macam tu imam biasa. Tok Guru pula nampak macam ustaz-ustaz biasa. Mufti pula nampak macam tok guru biasa. Itu yang kadang-kadang orang pelikih dan sebagainya ni. Sebab apa? Keadaan kita makin lama makin rendah. Kita tak dapat nak tampung. Takdir kata macam kami lah di pondok tu, kalau takdir kata Tok Guru kami meninggal dunia, saya sendiri pun tak boleh nak mengaku saya boleh ganti tempat dia. Tak ada. Dengan ilmu dia. Antara kitab-kitab yang saya mengaji dengan dia,
Ada juga saya boleh buka semula di masjid surau, saya ngajar balik kitab tu atas kefahaman yang dia didik lah. Tapi ada antara kitab yang saya tak boleh baca walaupun saya dah khatam dengan dia. Antaranya kitab hikam. Payah, ibaratnya payah. Nah, setakat ni dalam ramai-ramai anak murid dia seorang ni boleh ngajar pun. Tok guru seorang, anak murid tak boleh lagi. Saya sendiri pun tak boleh juga. Saya try baca dekat satu surau, baca yang dengar tak faham, yang saya hurai pun saya tak faham. Kali payah, kali tukar kitab tak boleh. Oh berat. Lepas tu fikir-fikir, kalau lah tok guru tak ada silat-silat di bulan, kitab ni tak ada siapa boleh sambung. Tu baru kita hikam, ada lagi tinggi kitab. Tok guru pernah baca waktu bulan Ramadan tok guru tawakuf semua kitab, dia fokus kat satu kitab ni, nak ngaji sampai khatam. Nama kitab tu kitab Durun Nafis. Oh yang tu lagi tinggi. Yang tu apa? Saya memang tak kerti langsung. Kalau hikam saya boleh tak try baca. Yang tu baca pun tak berani dah. Nah, ibaratnya terlampau tinggi. Ibaratnya cakap apa, payah untuk kita faham. Dan lah payah untuk kita faham, kita nak fahamkan orang lagi-lagilah payah. Anak menunjukkan keadaan kita ni semakin lama semakin kurang, semakin lama semakin kurang. Tapi tak boleh kat kita berserah macam tu je. Maka kita kena usaha juga. Nah, sebab itulah kita kena pertingkatkan. Patutnya biarlah daripada ahli keluarga kita ni ada yang bahagian duduk dalam aliran agama, mengaji, sekolah agama, mengaji pondok ke, mengaji tahfiz ke, kan? Tapi kenapa tak jadi gitu? Kenapa orang banyak berebut nak mengaji ni sekolah sains, MRSM? Sebab ini kita sudah tertipu daya dengan dakwah daripada barat yang menunjukkan bahawa kejayaan itu adalah dengan kejayaan duniawi. Bila balik kampung, tengok orang pakai kereta Merc, BMW, satu kampung riuh. Anak siapa tu? Tapi kalau orang balik dengan motor kapcai, dengan seban lilit atas balik, orang tak tanya pun. Orang tanya tablik mana pula datang. Kata tablik. Padahal cucu kampung ni. Nah, orang tak pandang. Betul tak? Orang tak pandang. Sebab itulah mentaliti yang telah didoktrin oleh barat kepada kita. Bahagian nak cari menantu pula macam tu. Ada anak perempuan, ada orang nak masuk minah, tapi orang pondok lah, serban lembik, motor biasa motor orang pondok, nombor plate pecah dua dah nombor. Nah, tongkat tak ada, main sandar kot tiang. Oh uzur. Bukan ada duit sangat motor. Kan? Minyak cukup-cukup sampai rumah orang tu mati. Mati. Mak dia bahagian tu selak kot lasi, kot tingkap. Tengok. Tengok dia kata, siapa pula ni, budak ni nak minta sedekah ke apa ni, dia kata. Tengok gaya gitu minta sedekah tu, dia kata. Kawan tu pun pergi dah, Assalamualaikum, bagi salam. Kan? Waalaikumsalam. Nak minta sedekah ke? Tak, bukan. Saya bukan nak minta sedekah. Saya yang telefon semalam nak bincang-bincang. Ingatkan ni lah, nak dengan anak makcik lah. Tengok kawan tu naik motor macam tu, motor kapcai, terus dandan dia kata minta maaf. Anak makcik ni dah ada orang punya. Dandan dia jawab ada orang punya, padahal memang tak ada lagi. Kan? Oh, ya ke cik? Tak apalah, saya minta maaf lah. Balik macam tu budak. Tapi padahal walaupun motor dia macam tu, nak kurang-kurang 40 biji kitab dalam kepala dia. Kan? Ilmu apa? Ilmu nahwu ada, ilmu saraf ada, ilmu tauhid kemah, ilmu fiqh kemah, ilmu tasawuf kemah. Bagi kitab boleh baca, bagi kitab Arab boleh apa, i'rab. Kan? Tapi dah pandang tu, nak boleh apa gitu, nak makan apa dia kata. Tiba-tiba calon kedua datang daripada Kuala Lumpur. Tengok naik kereta wajah. Kereta wajah. Exhaust dia boleh masuk kepala exhaust. Exhaust besar, kereta sport. Spoiler boleh sidai tuala. Spoiler punya tinggi spoiler. Masuk dalam parking.
Mak dia selak kot tingkap Allah. Ish, ni siapa dia lah ni? Orang kaya mana datang ni? Pada wajar dia kata orang kaya dah. Kan? Masuk tu tak bagi salam tu. Good morning. Ada mak wajar sungguh. Kan? Kata. Ya cik, kenapa cik? Nak saya ni yang telefon semalam tu. Ingatkan ni lah. Nak ambil anak makcik lah, saya nak bawa keluar pergi dating. Kalau macam ni makcik ikut sekali ni. Mak dia nak juga sekali kan? Sebab apa? Sebab nampak hebat. Pada kawan tu bukan kereta dia, kereta pinjam. Bagi anak belagak kan? Ada jenis macam tu. Sungguh kagumlah. Baru setahun kahwin, anak balik nangis-nangis. Ni cop body glove tu kat tepi muka, kena penampar dengan suami dia. Sebab apa? Suami tak ada ilmu agama, mana reti nak jaga keluarga. Asal panas baran, penampar bini. Ilmu agama tak ada, cuba orang ada ilmu agama. Biasalah dalam liku-liku kehidupan ni, ibarat macam kita nak melayarkan sebuah bahtera. Kadang-kadang ombaknya kuat. Nakhoda yang bijak, dia takkan buang kapal dia macam tu. Dia akan kendalikan dengan cara yang elok. Gitulah. Tapi dah nak bahagian dunia nampak hebat, akhirnya jadi macam tu, jadi sesak, jadi susah. Mula garu pala, jenong, pening, macam mana anak aku ni gini gitu gini. Sebab apa? Bermula dengan pandang mata hati kita tu. Kita pandang apa pada dia? Kita pandang dunianya atau kita pandang akhiratnya? Jadi tak payah salahkan siapa-siapa, salah kita sendiri. Bila kita dah serah anak kita pada orang, kita tak ada yang campur dah. Itu bahagian urusan dia. Jadi nak fikir masa-masa. Lepas tu orang dulu-dulu, saya perasan tengok zaman dulu-dulu, kalau menikah ni, mak ayah pengantin perempuan sampai menangis, dengan ayah pun menangis juga. Menangis sebab nak serah. Sebab dia tahu lepas ni anak kesayangan aku ni orang jaga pula. Aku tak boleh masuk campur dah kan ni. Dia tahu hukum. Sebab apa? Orang dulu mengaji. Orang sekarang mana reti. Habis masuk campur dalam urusan keluarga anak, mana boleh masuk campur kan? Ada hukum hakam dia, boleh tak boleh, tak boleh. Sebab apa? Bermula dengan ilmu. Tak ada ilmu, habis. Sebab tu hari ni jadi cacah merbah, jadi lintang pukang kehidupan. Tu yang P. Ramlee kata 69. P. Ramlee tahu dah semua ni kan? Tu dia. Fa inna Allah ta'ala yuhyil qalba al-mayyita binuril hikmah. Kerana bila kita berkawan dengan orang alim ulama, kemudian kita dengar nasihat daripada para hukama, orang-orang yang bijak bahagian akhirat, maka mereka ini dengan sebab kita berkawan dengan dia akan menghidupkan semula hati yang mati. Yuhyil qalbal mayyita. Asalnya kawan ni mati dah hati dia, tapi sebab berkawan dengan ulama, hati dia yang mati tu jadi hidup semula. Binuril hikmah, dengan cahaya hikmah. Sebab apa? Sebab mereka orang alim ini diibaratkan seperti cahaya. Dia menyuluhkan tempat yang gelap. Orang yang hati gelap berkawan dengan ulama akan terang hati dia. Mana yang terang itu? Lepas tu ada orang tanya saya, Ustaz, awak Ustaz duduk pondok lagi, kenapa Ustaz tak keluar? Saya kata, kalau saya keluar nanti hati saya gelap. Saya perlu disuluh oleh guru saya. Maka walaupun mungkin saya dah mengaji dengan dia, tapi saya tetap akan duduk dengan dia dan terus mengaji pun. Mengaji ni tak ada had, tak semestinya berapa tahun, tidak ada had. Sampai ke tua, sampai ke mati wajib mengaji. Kadang-kadang ada orang nak hantar anak ke pondok, dalam pendaftaran kat pejabat, dia tanya, ngaji pondok ni berapa tahun? Saya kata tak ada tahun, ikutlah kan? Sebab mengaji ni mana ada kira-kira had sampai setakat ni, sampai setakat ni. Kerana apa? Kita ngaji takkan pernah cukup ilmu itu. Lagi mengaji, lagi nampak banyaknya kurang. Lagi kita buka kitab yang baru, lagi nampak, yang ni aku tak tahu. Baru kita tahu, kita tak tahu. Itu kata guru kami,
Tujuan mengaji bukan nak jadi pandai, tapi tujuan mengaji kerana nak jadi bodoh. Maksud nak jadi bodoh bukan papa mengaji tu jadi bodoh, dah. Tapi maksudnya lepas mengaji lagi kenal diri kita ni, banyaknya kita tak erti. Oh, yang ni aku tak tahu, ni aku tak tahu. Macam kami di pondok ni baru habis khatam kitab Qaulul Tam fi Ahkamil Ma'mumi wal Imam. Kitab tu asalnya bahasa Arab, diterjemahkan dalam bahasa kita oleh seorang ulama. Kitab tu menceritakan, membicarakan tentang hukum hakam solat berjemaah. Disenaraikan di situ ada 214 masalah. Bila kami khatam, baru kami sedar, rupanya dulu-dulu ni ada juga kita buat silap, rupanya tak sah semayang. Banyak kita tak tahu bab ni. Minta maaf cakap, kadang-kadang imam pun tak tahu benda ni. Sebab tak dididik dengan benda ni. Kitab ni tak dikembangkan. Yang disebutkan tu bahagian akademik semata-mata. SPM itu dekat. Bukan salah, tapi meninggalkan agama, urusan agama tu lebih salah. Ni soal semayang kita. Angkat tangan, rupanya semayang tak sah. Dan jadi macam ni kita. Balik-balik jumpa Allah, Allah kata tak ada solat bagi kamu. Apa salah tak ada solat? Saya semayang kat Masjid Aziziyah. Kan? Nah, kata Allah, memang kamu semayang tapi tak diterima sebab semayang kamu tak sah. Nah, tak tahu tak sah. Sebab tu kena mengaji, kena ada ilmu baru kita tahu, oh yang ni boleh, yang ni tak boleh, yang ni halal, yang ni haram. Yang ni kena buat, yang ni tak buat. Nak kena tahu. Ada ketika kata Syekh, kita kena ikut imam, tapi ada ketika kita boleh mendahului imam. Maknanya kita potong imam. Potong tu pula wajib potong. Kalau tak potong dia batal. Makmum tu batal. Ada. Bila imam duduk bukan pada tempat dia, imam tersilap, dia duduk tahiyat, padahal situ tak ada tahiyat. Kalau makmum duduk dengan imam juga tahiyat, makmum batal semayang, imam tak batal. Sebab imam terlupa, makmum tidak terlupa. Jadi makmum waktu tu wajib potong imam. Maksud potong imam macam mana? Makmum kena berdiri, tunggu imam dalam keadaan berdiri. Tapi kalau kita tak mengaji benda tu, kita duduk tang tu juga, berapa imam duduk, tak apa, imam duduk kita duduk, ikut aja. Mana boleh, ada benda boleh ikut, ada benda tak boleh ikut. Jadi kena tahu hukum hakam dia. Panjang, itu nak cerita sikit lah. Banyak lagi lah ilmu. Itu baru kita buka satu kitab, buka kitab lain lagi kita nampak, buka yang ni pula lagi nampak. Lagi-lagi pula ilmu tasawuf, mencuci hati kita. Hati kita ni banyak terdedah. Kadang-kadang timbul rasa riak, kadang-kadang timbul rasa ujub, kadang-kadang timbul rasa diri kita hebat. Kita kaki masjid, orang lain tak kaki masjid, kita pandang rendah agak dia. Habis rosak hati kita. Nak kita jadi baik tu tak salah, tapi jangan memandang diri kita lebih baik daripada orang. Hatta kepada orang yang dalam penjara sekalipun, banduan. Kita tengok banduan, jangan sangka kita lebih baik daripada dia. Silap-silap dia tu kekasih Allah banding kita. Apa saya cakap macam tu? Sebab saya ada pengalaman, bukan pengalaman masuk penjara lah, tapi pengalaman mengajar orang dalam penjara. Yang orang panggil jemputan. Dekat penjara tu, penjara Tapah, ada dalam tu dia ada dipanggil BA, singkatan dia. Panjangnya banduan akhir. Banduan akhir ni mahkamah jatuh hukum gantung sampai mati. Tapi bukan lala tu lah, dia ada tarikh dia. Jadi dia kena tahan dulu kat dalam lokap dia, penjara dia tu, tunggu sampai hari dia. Kata pegawai tu, kalau hari nak digantung tu, suasana di seluruh penjara tu senyap, sunyi, senyap. Kemudian akan dengar bunyi kayu dia digantung. Dia letak kaki orang tu atas kayu papan ni. Bila kayu tu buka, dia jatuh terjerut leher, mati. Jadi bila kayu tu terbuka, dia berlanggar dengan dia punya, ada macam kaki dia kat tepi ni. Dia berlanggar tu, satu penjara dengar, gitu. Bila dengar ni, satu penjara, Allah, masing-masing pakat tunduk, nikmati dah seorang, kata. Jadi insaf semua. Yang insaf lah, yang tak insaf pun ada juga.
Kan? Tapi nak ceritanya kadang-kadang jadi gitu. Kita nampak macam dia jahat, tapi kadang-kadang di saat akhir Allah angkat makam dia jadi orang yang baik, kadang-kadang lebih baik daripada kita pula. Saya sembang dengan pegawai-pegawai tu, dia berkata, "Ustaz, kalau ustaz masuk dekat blok BA ni, blok banduan akhir ni, Allah ustaz, sejuk hati," dia kata. "Apa tak sejuk?" Saya tanya, "Kenapa sejuk?" "Apa tak sejuk ustaz? Ustaz lalu kat satu sel, ustaz dengar dia baca Quran. Satu sel lagi ustaz lalu, ustaz akan dengar dia berzikir. Alunan ayat Quran je. Ayat Quran, zikir, ada yang menangis. Sebab apa? Sebab dia tahu hari kematian dia." Kemudian pula bagi kita yang Melayu Islam ni, mereka kalau dihukum gantung, dihukum pada hari Jumaat. Itu undang-undang dalam negara kita yang kita puji, baguslah. Bila kalau dihukumkan gantung bagi orang Islam, maka dia akan ambil pada hari Jumaat supaya biar dia mati hari Jumaat. Kalau kafir lain, dia ambil hari yang beza-beza lah, bila-bila pun tak apa. Atau adalah mereka cerita apa nama, botak Chin. Ingat dulu, orang lama-lama ingat lah botak Chin. Dia merompak bank apa semua dulu. Dia kata, "Aku rompak ni semua sebab aku nak tolong orang miskin." Konon dia buat kerja tu nampak baik lah, padahal salah juga sebab dia merompak. Betul nak tolong orang, tapi bukan, jangan-jangan sampai merompak pula. Akhirnya dia kena tangkap. Saat nak dihukum tali gantung, dia pegang besi penjara tu tak lepas. Pegang sungguh-sungguh sampai terpaksa 5-6 orang pegawai penjara yang badan besar-besar sasa untuk tarik dia. Meronta-ronta. Sebab apa dia gitu? Allah sebut dah dalam Quran, fakashafna. Bila saat hari nak mati, Allah akan buka pintu langit. Tengok pada kita. Kalau kita ni ahli syurga, maka bila dibuka pintu langit akan nampak bayangan-bayangan syurga, taman-taman syurga, lambaian bidadari. Dalil bukti, Said Qutb saat nak dihukum tali gantung, Said Qutb, seorang ulama yang perjuangkan Islam, akhirnya dia dihukum gantung oleh pemerintah yang zalim, Jamal Nasir. Hari dia nak kena gantung tu, dia senyum, bukan sedih ke cuak ke muka pucat, tak, senyum. Dia senyum, dia dongak ke atas. Kemudian dia keluar bait syair. Nak mati boleh syair lagi. Dia kata, kehijauan taman, burung berkicauan. Dia bukan apa, sebab dia nampak dah mana tempat dia nak pergi. Akhirnya dihukum mati bila orang nak mandikan jenazah beliau. Orang nampak ada sedikit tumpukan air mani di bahagian seluar dia. Orang pun pelik, kenapa nak mati tiba-tiba keluar air mani pula? Orang tanyalah, tuk-tuk guru tanya alim ulama. Ulama tersenyum bila dengar berita tu. Sambil tunduk dia kata, Allah, kerana Said Qutb telah melihat bidadari syurga, cantiknya sampai terkeluar air maninya, kerana dia dah nampak tempat dia nak pergi. Mana tempat yang menyeronokkan, tempat yang seronok. Kita tak tahu lagi macam mana keadaan. Jadi dia ni yang botak Chin tadi ni pegang tak lepas, dan akhirnya ditarik. Sebab apa? Sebab dia dah nampak, bila Allah buka pintu langit, dia nampak Malik Zabaniah panggil dia, mai sini. Taiko tak taiko kat dunia, dapat kat aku, mai sini. Botak tak botak, Chin tak Chin, dia kan? Hati kita jangan jangan sombong, jangan rasa kita hebat, jangan rasa kita jago atas dunia ni. Malaikat-malaikat Allah pun kat atas tu, dia tengok kita. Dia kata cip besar je aku tengok dia ni. Tak apa, dia kata tak mati tak apa, mati siap hang. Tak apa, tak mati lagi tak apa, nak sombong tak ada mana, nak belagak tak ada mana, tak apa. Mati esok ngadap ni semua makhluk-makhluk Allah. Kan? Yang bengis-bengis, malaikat Malik Zabaniah, penjaga pintu neraka. Lepas tu pegawai tu cerita, dia kata, tapi beza Ustaz, dia kata, beza kalau orang Islam, setakat yang kami kendalikan, orang Islam ni kami ambil tak perlu ramai, tak payah sampai 5-6 orang, 2 orang cukup dah.
Kan? Dia hari Jumaat. Hari Jumaat dia akan dengar tapak kaki jalan, pegawai jalan. Tak. Kalau pegawai tu berhenti depan pintu dia, maknanya tengok kalau hari tu hari Jumaat, maknanya kalau hari tu hari Khamis, maknanya dia nak pergi esok ya. Tak. Oh, berhenti depan pintu. Oh, tahu dah lah hari dia dah. Kan? Jadi dia mula-mula dia ambil hari Khamis dulu. Hari Khamis dia bawa keluar, pergi jumpa keluarga seharian. Dari pagi sampai ke petang gitulah. Untuk bersama dengan keluarga, nak makan sekali ke, kan? Dia ada kawasan dia lah yang dibenarkan. Agak-agaklah tuan-tuan, apa yang diwasiatkan kepada isteri dengan anak dia? Diwasiatkan harta ke? Kata, yang abang nak pergi dah esok, nak dia orang dah panggil dah, jadi kat belakang rumah tu ada 4 ekar tanah. Ada sebut itu? Dah. Lantak bilah bahagian dunia ni. Nah, bahagian dunia ni kita tak payah sibuk. Nah, kadang-kadang ayah tu tak mati lagi, baru batuk 3 kali je, anak cari dah geran tanah. Tak guna punya anak kan. Ayah batuk dah tu dia. Kan? Fahajar ni anak. Nah, tak payah sibuk lah. Anak kita ni, manusia ni, bab dunia tak payah pening. Tak ada SPM pun tak payah risau lah, hidup. Kenapa saya kata saya berani jamin cakap gitu? Pergi tengok tu, orang asli dalam hutan, mana ada SPM? Besar je, siap buncit perut tu, ke depan tu, lagi buncit daripada kita. Pantang lintah, dia semua dia sapu. Elok ada je rezeki yang orang bagi. Padahal dalam tu Tesco tak ada, Giant tak ada, Aeon tak ada. Nah, keliling tu pokok buah dia ambil makan, semua ada. Apa yang kita takut? Jadi pelik lah. Kalau orang asli, orang yang duduk dalam hutan pun boleh hidup, kita yang duduk bandar tiba-tiba rasa tak boleh hidup. Orang asli pun pelik tengok kita. Dia kata, siapa asli ni? Dia kata. Tak ada. Apa kita jadi macam tu? Ini sebab apa? Sebab kita dah terbiasa. Terbiasa nak senang. Bila susah sikit rasa macam tak boleh nak hidup dah. Ni masalah. Jadi yang diwasiatkan kepada isteri dan anak dia bukan bahagian dunia, tapi apa dia wasiatkan? Dia kata, yang abang nak pergi dah, yang jaga anak-anak kita, didik mereka dengan solat, dengan ibadat. Jangan buat kesilapan macam abang dah. Kalau tak dididik dengan agama, takut-takut anak kita jadi macam abang, lah kali mati di tali gantung. Didik. Ayat tu dia pesan. Yang diwasiatkan pada isteri dan anak-anak soal akhirat, soal agama. Nah, itu juga dia pesan ke anak dia. Dia usap pada anak dia dengan penuh doa, pengharapan, menitis air mata. Sambil sapu kepala anak dia, sambil dia doa, ya Allah, jadikan anakku anak yang soleh. Jangan jadi macam aku. Aku dah tersilap jalan, tersilap langkah, tapi nak buat macam mana? Ini dalam takdir kehidupan aku. Tak apalah, aku terima ya ketentuanmu wahai Tuhan. Sebab dia dah faham, hati dia dah terbuka. Ni kata hati dah terbuka. Allah masukkan nur cahaya dalam hati dia. Tak semena-mena, tak kira siapa pun Allah boleh ubah siapa Allah nak ubah. Kita yang sekarang ni mungkin duduk di masjid, esok lusa belum tentu Allah boleh ubah pesong hati. Orang yang merempit dan sebagainya, Allah boleh ubah tiba-tiba jadi tu imam lah. Mana kita nak tahu? Jadi macam tu. Akhirnya tak apalah, habis selesai duduk dengan keluarga, malam tu warden akan tanya, cik nak makan apa? Tapi dengan katanya tak boleh lebih daripada RM15. Kalau dia minta lebih-lebih lah, nanya juga. Jadi cik nak makan apa, kami pergi beli. Mintalah apa pun, kami usaha pergi carilah. Kalau dapat, dia kata. Tapi dia suruh bagi 2-3 pilihan. Mana kalau pilihan pertama tak ada, pergi ambil, dia beli pilihan kedua. Lepas tu saya tanya, habis selalu mereka minta apa? Ada juga lah yang minta nasi. Tapi kebanyakan mereka ni, kalau yang betul-betul Islamnya tu, mereka tak minta apa Ustaz. Tapi minta apa? Mereka cuma minta bawakan Quran dengan segelas cawan air kosong. Tu je. Dia tak nak makan. Tak nak. Sebab apa? Sebab dah terbuka kelazatan akhirat, tertutup kelazatan dunia. Kita tak sampai lagi tahap tu. Kita terbuka kelazatan dunia, tertutup kelazatan akhirat.
Tu yang kejap-kejap dia tengok jam, lama pula ustaz malam ni. Ni ada makan ni. Ada makan ni? Ada. Dia dengan sejuk ni. Sebab kita tertutup kelezatan akhirat. Kita nak buat kelezatan dunia. Tapi macam mereka tak nak makan lah. Nak makan. Dia nak Quran. Dia rasa Quran tu pula macam sedap. Quran tu lazat. Setiap ayat dia baca, Allah, telan sedap. Kita belum sampai lagi waktu ni, tu yang kita baca Quran nguap. A'udzubillah, nguap dah. A'udzubillah. Belum masuk ayat pertama lagi, baru a'udzubillah, nguap dah. Bahagian kita. Sebab apa? Sebab belum terbuka lagi. Tu sebab tu kadang-kadang saya sebut tadi, boleh jadi mereka lebih hebat daripada kita di sisi Allah. Walaupun pada sisi zahirnya manusia pandang hina pada mereka. Sebab tu pandangan Allah lain. Pandangan manusia ni kita pandang luar je. Pandangan Allah sampai ke dalam hati. Allah tahu hati setiap seseorang. Akhirnya tak apalah, diberilah dia Quran dengan air secawan. Dia kata, ustaz, semalaman dia tak tidur, ustaz. Dia tak hilang rasa mengantuk dia. Nak tidur apa, esok nak mati dah. Takkan nak sia-siakan setiap saat-saat akhir ni dengan sembahyang, dengan baca Quran, dengan zikir. Baca Quran pula, Allah bacaannya penuh dengan makna dalam hati dia. Setiap ayat dia baca menitis air mata, basah Quran. Baru terasa ruh ayat tu, terasa sungguh masuk dalam hati. Masuk sungguh ayat ni. Baca sampailah menjelang subuh. Bila menjelang subuh, semayang subuh. Lepas semayang subuh, ada ustaz teman dia, ustaz yang pegawai agama dalam jara, dia pun pesan sujud syukur yang terakhir ni. Suruh sujud syukur yang terakhir. Syukur atas segala-galanya yang Allah dah beri. Hati dia jadi berubah, jadi baik. Walaupun tatu penuh ni. Dia dulu jahat. Akhirnya dia pun sujud. Dalam sujud tu lah, dua orang pegawai akan datang, cekup dia punya dekat cekak ni, angkat. Tapi ustaz sikit pun tak melawan saat ni. Lembut je kami angkat, diselubungkan dengan kain atas kepala dia supaya dia tak nampak mana dia nak pergi. Yalah, bawa sampailah kat bilik tali gantung. Kat bilik tali gantung tu, bila dibuka, tenang, tak cemas, tak ada. Tak ada. Dia tenang, letak tali tenang, malah ada yang senyum. Sebab apa? Dia dah nampak lah. Fakashafna, dibuka Allah, nampak dah tempat dia nak tuju. Allah dah terima segala taubat dia. Sebab tu nak cerita bagi, bila kita buat dosa, kita belum tentu dikira sebagai jahat. Syekh Ibn Atta'illah dalam kitab Hikam sebut gini. Dia kata seseorang yang melakukan dosa belum lagi dikira hamba itu hamba yang jahat. Kerana apa? Kerana manusia ni al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Kerana manusia ni tempat lemah, tempat lalai, tempat silap. Biasalah. Dalil tok kita, Nabi Adam alaihissalam makan buah larangan. Tapi jangan salahkan, ni tok kita silap ni, kalau dia nak duduk kat syurga dah. Kalau Nabi Adam tak turun ke bumi, kita tak ada lah. Sebab dalam syurga mana ada beranak pinak. Jadi ada hikmah juga sebab tu. Bukan Nabi Adam buat salah tak sebenarnya, tapi ada hikmah di sebaliknya. Tapi nak cerita bagi, nak menunjukkan bahawa itulah sifat manusia. Dia sering silap, dia sering terlupa, terlalai dan sebagainya. Allah kenal sebab Allah cipta kita. Maka Allah buka pintu taubat. Innallaha yuhibbut tawabin. Sesungguhnya aku sangat sayang, aku sangat kasih kepada orang yang tawabin, orang yang bertaubat. Apa makna taubat? Taubatan berasal daripada perkataan taba. Taba yatubu taubatan. Makna taba ialah balik. Orang yang silap dia balik semula. Itu orang yang baik. Dia tahu dia salah. Jangan kami tadi dah lama tak datang sini ke Tiong. Jalan-jalan terlajak ke depan. Bila sedar salah, kita usi balik. Bila sedar salah, bila waste tu bunyi wrong way, kata.
Dia suruh U-turn, kita balik. Ini kita dah tahu salah, enggak ke depan. Ni dia tahu dia buat salah. Dia tahu tak tahu dia buat salah? Dia tahu. Dia tikam nombor ekor tu salah. Dia minum arak tu salah. Dia tak semayang tu salah. Tak payah ajar, tak payah masuk pondok pun tahu benda ni. Semua ni dipanggil maklum bid darurah, kata ulama. Orang yang tak payah mengaji dalam-dalam pun basic semua tahu. No artis tu, dia tahu tak tahu dedah rambut tu, aurat tu salah, hukumnya haram, berdosa. Pakai nampak aurat, berdosa. Dia tahu, bukan tak tahu. Tapi hamba yang baik, bila dia tahu dia salah, dia patah balik kepada Allah dan dia mengaku kesilapan dia. Tu yang baik. Sebab tu Allah kata innallaha yuhibbut tawabin. Aku kasih pada orang yang tawabin, orang yang berpatah balik, orang yang kembali kepada aku kerana dia sedar kesilapan dia. Sebab itulah manusia yang jahat, hamba yang jahat, bukan hamba yang buat dosa, tapi hamba yang dah buat salah kemudian rasa tak bersalah. Tu baru jahat. Dah lah buat dosa, tak rasa macam berdosa. Berapa ramai orang perempuan pakai baju lengan pendek, salah tu, dia tahu tak tahu batasan aurat dekat gelangan tangan, tapi pakai baju lengan pendek tak? Dia buat rasa tak bersalah. Tu baru jahat. Tu baru Allah benci. Tu baru tempat selayaknya duduk dalam neraka Allah. Sebab Allah dah bagi peluang, tapi dia tak ambil peluang untuk patah balik kepada Allah, untuk betulkan apa yang tidak betul. Situ sebenarnya yang jahat. Sama kat kita. Bila kita sedar kita sudah salah buat, kita betulkan balik apa yang tidak betul. Kerana Allah masih lagi bagi kita peluang. Kan? Dulu mungkin kita boleh menyangka-nyangka, memanglah sangkaan tu tak betul, tapi bolehlah kita menyangka-nyangka bahawa mati tu lambat. Kita kata mati tua, dia kata saya muda lagi. Ataupun dia kata mati ni sebab ada penyakit, saya cek dah clear, ada tak ada apa, kencing manis tak ada, kencing masam tak ada, semua tak ada, elok lah. Dia kata jangan kira. Hari ni Allah hantar COVID-19, tak kenal usia, tak kenal penyakit. Muda mati lah, umur 20 mati COVID. Jangan buat pasal. Kadang-kadang tu rekod kesihatan bersih, apa penyakit tak ada, kena COVID, senyap terus. Lepas selang seminggu meninggal. Jangan buat pasal. Jangan kita rasa macam kita lama lagi. Kita boleh hidup setiap pagi kita bangun, kita boleh napas tu, itu tanda Allah bagi kita peluang. Lepas tu jangan sonok saja menyambut tahun yang baru. Ni 2021. Berjam-celik bulan 12 dah masuk 2022. Jangan sonok saja 2022. Naik setiap tahun itu menandakan bateri bar kita semakin kurang satu. Maknanya nyawa kita makin dekat kepada penghujungnya. Jangan sonok sambut birthday. Nak sonok sambut birthday ni budak-budak tak apalah, kita nak ra'i budak-budak. Kita dah bapak budak dah, tak payah sambut birthday. Nak sambut juga pun sambut dengan terkenal bahawa hidup kita semakin mendekati hujung. Naik je usia kita tambah satu angka, kena ingat nyawa kita semakin dekat. Ada di antara kita mungkin umur dah 50, ada yang dah 60, ada yang 70. Tuan-tuan, tanya diri sendiri masing-masing, kita yakin kita boleh hidup lagi 10 tahun? Siapa yang dah 60, dia yakin ke dia boleh pergi sampai 70? Siapa yang dah 70, dia yakin dia boleh pergi sampai 80? Boleh yakin? Kita yang baru 40 ke 30 pun tak yakin juga boleh pergi lagi 3-4 tahun atau 10 tahun pun belum tentu. Jadi kematian kita bila-bila masa. Maka kita kena segera berbalik kepada Allah. Tabah, balik kepada Allah, taubat. Kita buat silap, taubat, minta maaf pada Allah. Terbuat silap lagi, teruskan minta maaf, istiqamah. Dah jatuh naik lagi, silap minta maaf lagi, silap minta maaf lagi. Tapi bukan sonok-sonok lah, buat tak apa, nanti kita minta maaf lah, buat je dulu, tikam dulu, tak apa, tak kena taubat lah. Kalau kena tak payah taubat, dia kata. Janganlah macam tu. Mana kita bermain-main dengan taubat pula. Jadi kita buat betul-betul, buat taubat, insya-Allah Allah terima. Macam kita jadikan diri kita seolah-olah macam banduan akhir tadi. Boleh jadi kematian kita esok.
Kalaulah kematian kita esok, apakah yang kita mampu buat untuk setakat hari ini, untuk kita betulkan apa yang tidak betul. Sebab tu hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia, jaga semua. Hablum minallah, hablum minan nas. Kadang-kadang jaga bahagian hubungan kita dengan Allah tu dah terjaga elok, semayang kita jaga. Hubungan dengan manusia pula tak jaga. Perselisihan faham, segera maafkan. Nak gaduh sekejap dua boleh lah, sebab sakit hati sangat, marah sangat kawan tu. Tapi selang sehari tawadah lah, apa nak dendam lagi. Dah lah, aku pergi jumpa dia, tak apalah, dia tak minta maaf, aku minta maaf, tak apa. Walaupun mungkin dia salah, aku tak salah, tapi aku juga minta, tak apa, buat gitu. Hati kita akan tenang dengan semua keadaan. Bila hati tenang, itulah namanya nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang. Balik jumpa Allah dalam keadaan yang tenang. Ini serabut kepala nak tidur malam pun tak nyenyak. Sakit hati dengan kawan, nak tidur kelepok mata. Ya, aku geram tu dengan dia, sakit hati. Dia geram situ sampai bila nak selesai. Lain kali kena heart attack, mati situ. Itu jadi puncanya siapa? Kita kan? Jadi didikkan ketenangan dalam hati kita. Nak tenang buat ibadat kepada Allah, tenang dengan hubungan sesama makhluk. InsyaAllah hidup kita akan menjadi hidup yang tenang. Bila hidup kita tenang, semuanya jadi mudah di hadapan kita. Jadi sekadar tu dululah pada malam ini yang dapat kita kongsikan sebagai bentuk tazkirah ataupun yang kita sebut sebagai nasihat menasihati sesama kita. Khususnya kepada diri saya sendirilah, kerana telinga saya paling dekat dengan mulut saya. Adapun tuan-tuan sambil-sambil dengar, supaya moga-moga apa yang kita kongsi dan sampaikan ini dapat menjentik hati kita untuk buat satu perubahan bermula daripada malam ni dan seterusnya, supaya kita berubah diri kita semakin hari semakin baik, semakin baik, semakin baik. Maka itu menunjukkan kehidupan kita diberkati Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas solihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mautis syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.